Selamat pagi dan salam sejahtera. Cetusan berakah buat penerja acara Saf Hakimat Etik Tua Berkisma. Seterusnya, sidang hadirin warga Dewan berwibawa. Salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, semasa membentangkan belanjawan pada tahun 2009, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Tun Abdul Razak telah menyertakan misi pentadbirannya untuk menggerakkan Malaysia ke arah yang lebih maju, bersatu padu dan keadilan sosial dengan standard hidup yang tinggi untuk seluruh rakyat. Bagi mencapai hasrat mulia tersebut, pihak kerajaan telah melancarkan program transformasi kerajaan yang mempunyai 6 bidang keberhasilan utama atau NKRA. Aspek ketiga NKRA adalah untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar. Persoalannya, mengapa pendidikan menjadi penting dalam mentransformasikan negara? Tidak lain tidak bukan, hari ini kerana pendidikan menjadi senjata paling ampuh dalam menjana mobiliti sosial rakyat. Maka di sini saya berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermaksud pendidikan cemerlang negara terbilang. Warga hadirin sekalian, menurut Abdul Syukur Abdullah, pendidikan cemerlang ialah pendidikan yang mencapai tahap terbaik, bermutu dan terunggul dalam semua bidang berkaitan dengan akademik, sosial dan kurikulum. Sementara fasa negara terbilang boleh ditarifkan sebagai negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa dan mampu mencapai keseimbangan dalam segala aspek termasuklah ekonomi, sosial maupun politik. Oleh yang demikian, pendidikan cemerlang negara terbilang boleh saya rumuskan sebagai pendidikan yang berkualiti dan bersepadu mampu melonjakkan negara di mata dunia dalam segala dan aspek sosial, ekonomi dan politik. Hadirin warga pendidikan sekalian, ayo kita mulakan rentak dengan gagasan bicara saya. Yang pertama, pendidikan berintegriti negara dijulang. Integriti membawa maksud nilai kejujuran dan kepribadian yang luhur, menjadikan negara dipandang hebat dan mulia oleh seantero dunia. Masyarakat pendidik yang memahami nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi amalan bagi membentuk pendidikan cemerlang. Melalui pendidikan yang berintegriti ini, nilai-nilai kemanusiaan segajat diterapkan. Maka melaluinya, rasuah dan jenayah kula putih diterapkan keburukannya dalam minda pelajar. Amalan budi bahasa dan nilai murni segajat diterapkan dengan penuh sedar. Hasilnya, generasi yang dilahirkan menerusi sistem pendidikan yang berintegriti ini ialah generasi yang kental jiwanya, menipu akhlaknya, sempurna pula mindanya. Saya bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia yang menekankan aspek ini lewat falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi tunjang pendidikan negara kita. Hasil pendidikan berintegriti ini menyaksikan Kuazahar Abdul Razak berjaya menubuhkan syarikat perusahaan feri terbesar di Malaysia iaitu JMV Tractive. Kejayaan syarikat beliau juga telah memperkenalkan destinasi menarik di Malaysia seperti Langkawi di peringkat global. Contoh ini menunjukkan kepada kita bahawa pendidikan berintegriti menjulang nama negara di peringkat antarabangsa. Sidang hadirin warga intelektual, balik kepada rentas bicara saya yang kedua, pendidikan kreatif dan inovatif negara produktif. Saban tahun kita melihat betapa besarnya peruntukan yang diagihkan oleh kerajaan terhadap institusi pendidikan dalam usaha untuk memantapkan lagi medan pendidikan negara, seterusnya berjaya melahirkan model insan yang bakal menerjui negara. Hari ini kerana dalam dunia yang penuh cabaran ini, individu perlu mengolah sesuatu yang baharu dan segar berdasarkan pengetahuan sedia ada. Itulah domain yang ingin dibentuk dalam model insan hari ini. Maka tidak heranlah pada setiap tahun Kementerian Pendidikan Malaysia telah membelanjakan jutaan ringgit
bagi meningkatkan aspek kreativiti dan inovasi dalam dunia pendidikan. Selain pendidikan, inovasi sains dan penulisan kreatif dalam kalangan pelajar, anugerah guru inovatif saban tahun diadakan. Hasilnya, apabila guru dan rakyat pelajar sama-sama menunjukkan kekreatifan dan inovatif, maka produktiviti negara akan meningkat. Lihat sahaja saudara Najmi Faiz Muhammad Aris, pelajar PhD dalam bidang nanoteknologi di Universiti Metropolitan di Leeds, yang sebelum ini mendapat perhatian media Malaysia kerana kejayaan beliau mengharumkan nama negara menerusi pembentangan tesisnya di Parlimen Britain pada tahun 2005. Insan yang kreatif dan inovatif inilah yang akan memacu kepesatan negara Malaysia agar berjaya mengharungi arus globalisasi yang melanda. Seharusnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Sidang hadirin warga kemasyarakatan, selanjutnya kita beralih kepada mandala fikir saya yang ketiga, pendidikan berkualiti sosial sejahtera. Menurut Husin Mahmud dalam bukunya Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah, pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang berjaya menggabung jalinkan 4 aspek utama falsafah pendidikan, iaitu jasmani, intelek, emosi dan rohani. Apabila keempat-empat aspek ini digabungkan, maka pendidikan akan berjaya melahirkan pelajar yang berjaya mengikut bakat dan potensi diri. Dengan itu, negara kita tidak akan ketandusan pekerja mahir, separa mahir dan profesional. Natijahnya, tidak lagi pengangguran dalam kalangan rakyat. Perkara ini terbukti melalui usaha kerajaan menubuhkan pelbagai institusi pendidikan daripada prasekolah hingga ke universiti, daripada institusi kemiran asas sehingga ke kemiran tinggi. Bukankah sudah terang lagi bersuluh pendidikan berkualiti menjana kesejahteraan sosial? Sidang hadirin warga berhikmat, saya ingin mengajak sidang dewan berfikir sejenak. Bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya pendidikan kita abaikan. Sudah pasti ekonomi negara kita ranak, masyarakat bertelagah sesama sendiri dan pentadbiran negara pucau asih. Hasilnya, saya menyeru kepada rakan-rakan dan sidang hadirin, marilah kita sama-sama memperhebatkan pencapaian negara dengan bersungguh-sungguh dalam pelajaran kita. Jangan kita abaikan hasrat dan niat suci para pemimpin negara. Ingatlah, kejatuhan tamadun bukan sahaja oleh rakyatnya yang berpecah belah, bahkan yang lebih utama kerana rakyatnya lebih mengutamakan nafsu daripada pendidikan dan tuntutan minda. Jadi, adakah ingin kita lihat negara kita mundur dari pendidikan yang terbaik? Tepuk dada, tanya selera. Sekian, terima kasih. Okey, tak apa.